Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab yang kedua, subtopik struktur respirasi manusia. Okey, untuk bab ini struktur respirasi manusia, di mana sistem respirasi adalah salah satu proses yang digunakan untuk kita tarik nafas dan hembus nafas yang dilakukan oleh kita punya peparu. Okey, peparu bertindak untuk menarik nafas dan menghembus nafas. So, sistem respirasi manusia terdiri daripada kawasan, kita mula dengan kawasan rongga hidung ini yang pertama. Kemudian kita ada trakea. Rongga hidung adalah ruang di dalam hidung. Kita ada kawasan trakea. Okey, masuk kita jumpa dengan bronchus. Cabang bronchus pecah kepada dua, bertemu dengan bronchiol. Okey, dan alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas yang paling hujung. Okey, peparu kita secara keseluruhannya di dalamnya ada alveolus. Dan otot yang melindungi otot dan tulang rusuk adalah organ yang tisu yang melindungi kita punya peparu. Okey, tulang rusuk kita, tulang. So antara tulang rusuk ni kita ada otot interkostal. So diafragma adalah tisu yang berada di bahagian bawah rongga toraks ini. Okey. Sistem respirasi berfungsi membekalkan oksigen untuk keperluan sel badan melalui proses tarik nafas, dan apabila kita hembus nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida daripada paru-paru ke sekitaran luar. Okey, pada human respiratory system, sistem pernafasan manusia terdiri daripada paru-paru, dilindungi oleh tulang rusuk, tisu diafragma di bawah dan trakea. So kita ada alveoli ataupun alveolus sebagai tempat pertukaran gas. So bila udara masuk melalui hidung dan mulut, dia akan melalui kawasan trakea sehinggalah sampai ke alveolus. Sampai ke alveolus ni barulah oksigen memasuki sistem peredaran darah dan karbon dioksida masuk ke dalam alveolus. Bila kita sedut hembus nafas, berlaku pengecutan pada rongga toraks. Okay, nampak perubahan pada tulang rusuk dan diafragma. Okey, apabila kita tengok mekanisme pernafasan manusia ini, kita boleh lihat perubahan yang berlaku kepada peparu semasa tarik nafas. Okey, semasa tarik nafas, okey, apa yang berlaku ialah kita punya kawasan tulang rusuk ni akan bergerak ke atas dan ke hadapan. Cuba kita tarik nafas. Okey, automatik dada kita ni akan bergerak ke atas dan keluar. Apa berlaku pada diafragma? Diafragma akan turun ke bawah, mendatar dan turun ke bawah. So, apa berlaku pada rongga toraks? Rongga toraks adalah ruang dalam kawasan tulang rusuk ni, peparu kita. Dia akan menjadi besar bila kawasan itu semakin luas. Apa berlaku pada tekanan di dalam ini, dia akan semakin rendah. Menyebabkan
Tekanan di luar yang tinggi menolak udara masuk ke dalam peparu. Apa berlaku bila kita hembus nafas pula? Katalah ini adalah kawasan rongga toraks, trakea sampai ke lubang hidung. Teacher buat macam ni. Apa berlaku pada rongga toraks? Yang pertama adalah kawasan tulang rusuk. Bila kita hembus nafas, tulang rusuk akan bergerak ke dalam dan ke bawah. Diafragma akan melengkung ke atas. Nampak tak ruang rongga tu semakin kurang. Bila ruang semakin rendah, bila rongga toraks semakin rendah, tekanan di dalam ni bertambah. Bila bertambah, menyebabkan udara ditolak keluar daripada peparu ke persekitaran luar. Mekanisme pernafasan bermula daripada lubang hidung, rongga hidung, faring, masuk ke larynx, trakea, bronchus, bronchial dan alveolus. Boleh rujuk dalam buku kemahiran proses sains, muka surat 35. Seterusnya kita masuk kepada model mekanisme pernafasan. Rujuk buku kemahiran proses sains muka surat 37. Model ni kamu boleh buat di rumah sebagai TP6. Apa yang kamu perlu sediakan ialah kita sediakan botol, botol mineral yang keras dan kita potong di bahagian tengah. Bawah ini kita boleh gantikan dengan kepingan getah seperti belon sebagai diafragma. Di dalam ini, kamu boleh sambungkan tip berbentuk Y ni boleh guna straw ataupun sebarang tiup yang ada. Sambungkan menjadi cabang dua dan kita gunakan belon bertindak sebagai peparu. So, kita tutup di bahagian atas ini dengan penutup botol pun boleh. Menyebabkan dia kedap. Ini adalah model peparu untuk menunjukkan mekanisme pernafasan. So, bagaimana dia bertindak? Kita bertindak dengan kita menarik diafragma ke bawah. Apabila kita menarik diafragma ke bawah, kepingan getah ni ke bawah, menyebabkan belon mengembang. Kerana isi padu bila ke bawah, isi padu dalam rongga toraks, ruang di dalam balang ini adalah rongga toraks. Isi padu dalam rongga toraks bertambah menyebabkan tekanan menjadi rendah, udara akan tolak masuk ke dalam tiup, akhirnya masuk ke dalam belon menyebabkan belon ini mengembang. Itu menunjukkan mekanisme tarik nafas. Nak tengok pula bagaimana hembus nafas. Untuk hembus nafas, kita kena tolak kepingan getah ini ke dalam. Bila kita tolak, kita menyebabkan dia punya isi padu dalam rongga toraks ni menjadi rendah. Bila isi padu menjadi rendah, tekanan akan bertambah. Tekanan tu akan menolak belon. So, udara di dalam belon akan dipaksa keluar. So, belon akan menjadi kempis. So, saya nak kamu buat model ini di rumah sebagai kamu punya TP6. Buat rakaman macam teacher terangkan ni untuk menunjukkan perubahan mekanisme tarik nafas dan hembus nafas untuk mendapat markah TP6. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.